Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada siswa-siswi UiTM Cawangan Pulau Pinang. Tahniah kerana anda berjaya melangkah ke UiTM pada hari ini. Pada petang ini, saya, Puan Nur Husaina Mat Musin akan menyampaikan sedikit maklumat berkaitan bahagian infrastruktur. Berikut adalah carta organisasi bahagian infrastruktur di mana bahagian info ini melapor terus kepada rektor kampus. Bahagian info mempunyai 4 unit di bawahnya yang menyokong perusahaan operasi dan perkhidmatan ICT kepada warga kampus, iaitu unit sistem maklumat, unit operasi ICT, unit infrastruktur dan unit pentadbiran ICT. Untuk keterangan lanjut berkaitan fungsi dan perkhidmatan yang disediakan di setiap unit ini, pelajar boleh layari di website UiTM Penang di bahagian infrastruktur. Staf bahagian infrastruktur terdiri daripada 20 orang staf, iaitu 16 orang daripada kampus Pematang Pauh dan 4 orang daripada kampus Bertam. Saya, Pegawai Teknologi Maklumat Kanan, merangkap Ketua Bahagian Infrastruktur bagi kampus Pematang Pauh dan juga kampus Bertam. Unit pentadbiran ICT diketuai oleh Puan Diana dan dibantu oleh Puan Suhaida. Unit sistem maklumat diketuai oleh Puan Nur Hasniza dan dibantu oleh Puan Hasmaliza dan juga Puan Nur Syafina. Unit operasi ICT diketuai oleh Puan Masrul Farihan dan dibantu oleh 5 orang staf di bawahnya, iaitu Puan Junaida, Cik Rizal, Cik Sofwan, Cik Roslan dan Cik Azhar. Untuk unit infrastruktur ICT pula diketuai oleh Cik Abdul Hafiz, Cik Zaki, Cik Bani dan juga Cik Azri. So nanti pelajar akan sentiasa melihat jejaka-jejaka ni lah di dalam kampus, terutamanya Cik Abdul Hafiz ni. Berikut pula adalah carta organisasi di kampus Bertam. Di kampus Bertam, bahagian info ini melapor terus kepada penolong rektor kampus lah. Di kampus Bertam, unit sistem maklumat dan unit infrastruktur digabungkan dan diketuai oleh Cik Kamal dan dibantu oleh Cik Alif. Untuk unit operasi ICT dan juga unit pentadbiran ICT, ianya diketuai oleh Puan Nur Azrina dan dibantu oleh Cik Rashid. Manakah lokasi pejabat infrastruktur? Lokasi dia adalah di tingkat 2, Kompleks Perdana, kampus Pematang Pauh. Untuk senang dan mudahnya, apabila keluar pada lift, sebelah kanan dan kiri, straight terus dan nampak cat warna kuning tu, itulah ada terletaknya bahagian infrastruktur. Untuk waktu operasi seperti waktu pejabat Jabatan Kerajaan yang lain, kita beroperasi pada hari Isnin hingga Khamis 8 hingga 5 petang, waktu rehat 1 hingga 2. Pada hari Jumaat 8 hingga 12 suku, waktu rehat 12 suku hingga 2.45 dan sambung semula pada 2.45 hingga pukul 5 petang. Untuk nombor talian meja bantuan untuk kampus Pematang Pauh di nombor 04 382 2760 atau 2761. Untuk kampus Bertam 04 562 3450 ataupun 3451. Unit sistem maklumat. Unit sistem maklumat bertanggungjawab dalam membangunkan sistem, membuat penambahbaikan sistem dan membuat penyelidikan sistem yang dimohon sekiranya bersesuaian dan boleh dibangunkan. Keduanya menyelenggara dan menguruskan sistem-sistem yang digunakan dalam operasi, antaranya sistem universiti, IT Services, Unix, Booking System UiTM, BSU, Vendor Monitoring System, VMS dan lain-lain. Memberi khidmat sokongan ICT tahap 1 bagi operasi sistem dan aplikasi utama universiti, antaranya aduan kerosakan perkasan komputer, permohonan perisian, pendaftaran email Google dan juga
juga aduan rangkaian dan sebagainya. Okay? Dan melaksanakan kerja-kerja instalasi dan konfigurasi perisian universiti kepada warga kampus. Untuk makluman pelajar, UiTM telah menyediakan perkhidmatan Microsoft 365 secara percuma kepada semua pelajar UiTM. Okay. Microsoft 365 merupakan perisian Microsoft yang mengandungi perisian Office 365 dengan menggunakan kaedah cloud hosting di mana pelajar boleh mengakses storan dan dokumen pelajar di mana-mana sahaja. Storan yang diberikan kepada setiap pelajar adalah sebanyak 1 terabyte dan semua pelajar dan staf layak mendapatkan kemudahan ini. Okay. Perisian Microsoft 365 ini boleh didapati melalui login microsoftoffisceonline.com. Okay. Akaun Microsoft 365 ini telah diwujudkan secara automatik selepas pelajar mendaftar. Walau bagaimanapun, jika pelajar mendapati akaun Microsoft 365 ini belum ada, pelajar boleh membuat permohonan melalui student portal masing-masing. Okay, ini adalah URL untuk dapatkan Office 365 itulah. Okay, ini tata cara macam mana untuk mendapatkan kemudahan email Microsoft 365. Okay, pelajar boleh login dalam student portal dan tengok tata cara berikutlah. Okay. Sebagai pelajar baru, anda perlu tahu dan perlu mengambil tahu semua sistem-sistem utama untuk pelajar. Amat penting bagi semua pelajar barulah sebab di dalam sistem ini ada maklumat berkaitan dengan perkara yang perlu dibuat oleh pelajar lah. So antaranya sistem yang perlu diketahui adalah sistem EHCP, Island Portal, sistem akademik, e-find system. Okay, e-find system ni adalah sistem bendahari. Okay, e-akademik ni adalah sistem akademik lah. Untuk EHCP pula adalah berkaitan dengan hak ehwal pelajar. Okay, di semua sistem ini boleh dilayari di portal pelajar di UiTM Student Portal. So wajib untuk explore semua sistem-sistem ni supaya pelajar tidak terlepas segala maklumat penting. Okay. Berikutan pandemik COVID-19, so UiTM telah meletakkan satu garis panduan untuk pelajar masuk ke kampus. So perkara penting sebelum pelajar masuk ke kampus, pelajar perlu membuat saringan terlebih dahululah, self declaration dengan menggunakan sistem saring C19. Okay. Cara nak gunanya adalah pelajar perlu buka handphone masing-masing. Okay. Type saring c19.uitm.edu.my dengan menggunakan Chrome. Okay, so akan dipaparkan skrin seperti berikutlah. Perlu login dengan menggunakan student portal login dan password lah. So bila dah keluar paparan, dah login, so akan ternampak satu borang deklarasi harian. Okay, so di dalam borang tu pelajar perlu isilah maklumat setiap hari without fail. So setiap hari dan sebelum masuk ke kampus, sebelum pergi ke kuliah, pelajar perlu membuat deklarasi kesihatan lah. Okay. Hanya kategori D atau E sahaja dibenarkan ke kampus ataupun ke kuliah lah. Okay. So bila dah install, so akan nampak button imbas QR kan. So dekat lokasi di sekitar kampus, di sekitar makmal, bilik kuliah, semua kita dah tampal dah QR code untuk lokasi tersebut. So pelajar perlu scan. Okay. Scan sebelum masuk ke lokasi tersebut lah. Okay. Untuk memudahkan pelajar menggunakan sistem ni, semasa mula guna, dia akan keluar satu pop-up add to home screen. Okay.
Pelajar perlu add sahaja. So bila dah add, akan keluar di home screen handphone ikon saring 19. So pelajar tak perlu dah masuk Chrome dan type saring link ni lah. So just klik ikon saring 19 terus keluar pada sistem. Itu lebih memudahkan pelajar lah. Inilah contoh yang ikon yang akan ada di screen handphone anda lah. So di bawah sekali tu, tepi pada yang imbas QR code tu akan ada satu button iaitu Digital ID. So pelajar boleh gunakan Digital ID ni untuk sebarang urusan di UiTM lah, atau bila ada keperluan, okay, untuk scan QR code anda, ID anda sebagai pelajar lah. Okay. Kad pelajar akan didapati setelah pelajar masuk ke kampus nantilah. Jika menghadapi masalah ketika mengimbas QR code, sila ikuti langkah berikut, iaitu pergi ke setting browser anda dan klik site setting. Kemudian pilih option kamera, enablekan fungsi kamera dan allow kamera. Maka anda boleh scan QR code di mana-mana lokasi dalam kampus Muartan Pauh, Bertam dan juga seluruh sistem UiTM. Jika masih mempunyai masalah untuk scan menggunakan aplikasi ini, sila download aplikasi QR scanner di Play Store ataupun di App Store. Kemudian sila scan QR code. Sebelum tu pastikan anda dah login masuk dalam sistem saring C19 ini. Atau anda boleh download browser lain seperti Edge, Mozilla dan lain-lain lah. Pelajar wajib scan kedua-dua QR code MySejahtera dan juga saring 19. Okay, setiap lokasi di dalam kampus telah diletakkan QR code termasuk makmal-makmal komputer. So kewajipan pelajar untuk scan setiap hari sebelum ke kelas lah ataupun ke kuliah. Sistem-sistem in-house untuk pelajar. Okey, sistem in-house ni maksudnya sistem yang dibangunkan oleh bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Pulau Pinang. So unit ni lah yang akan membuat sistem-sistem ni. Bahagian infrastruktur telah membangunkan satu aplikasi berkonsepkan Progressive Web Apps atau PWA, iaitu Student Activity Attendance. Ianya merupakan penambahbaikan dari sistem pengurusan aktiviti kampus, iaitu sistem Sparks yang menggunakan responsive website. Ianya boleh dicapai pada link satbineng.web.apps. Okay. Modul-modul yang terdapat dalam sistem ini adalah profil pelajar, senarai aktiviti yang telah dihadiri mengikut semester, QR scanner untuk mengimbas QR code setiap aktiviti yang dihadiri, dan notifikasi masih dalam pembangunan. Pelajar boleh log masuk menggunakan akaun SIM masing-masing. Buat masa ini, aplikasi ini dalam proses pilot test dan para pelajar boleh mencubanya di telefon masing-masing. Okay. Pelajar boleh pergi ke Chrome, Google Chrome dan type link berikut. Okay. Klik install. Seterusnya klik add. Okay. Dan akan didapati ikon seperti berikut. Okay. Pelajar perlu add ikon ni, jadi tidak perlu buka browser setiap kali ingin menggunakan apps ni lah. Yang ni lah antara muka sistem activity attendance. Okay. Dalam tu pelajar boleh lihat lah ada profil, QR scanner, senarai aktiviti yang dah dihadiri untuk setiap semester. So nanti boleh cubalah sistem ni. Setiap tahun akan diadakan pilihan raya kampus. Pihak kami akan memaparkan maklumat berkaitan pilihan raya kampus di dalam portal pilihan raya kampus, di mana di portal ini akan dipaparkan maklumat pengundi, maklumat calon dan juga pusat mengundi.
Kami juga telah membangunkan aplikasi Convo UiTM di mana aplikasi ini memaparkan maklumat berkaitan istiadat convocation di UiTM CPP. Okay, apps ni boleh didapati di Play Store dan juga di App Store. Setiap bakal graduan perlu mengisi borang pengesanan graduan sebelum istiadat convocation. Graduan perlu melengkapkan maklumat berkaitan sebelum hadir ke istiadat convocation. Tapi anda pelajar baru, lambat lagi lah kan nak convo, cuma kita bagi maklumat awal sistem apa yang ada. Okay. Unit operasi ICT. Okay, fungsi unit operasi ICT adalah untuk membantu pengurusan dan sokongan teknikal dari segi operasi ICT, troubleshoot peralatan dan juga perisian ICT. Okay. Waktu operasi makmal komputer. Makmal komputer dibuka setiap hari mulai 8 pagi hingga 5 petang mengikut jadual waktu yang telah dikeluarkan oleh pihak hal ehwal akademik. Okay. Di setiap makmal komputer kita menyediakan 15 unit komputer kerana mengikut SOP yang telah ditetapkan, yang pada asalnya setiap makmal dilengkapkan dengan 30 unit komputer. Berikut adalah senarai makmal komputer yang terdapat di kampus Pematang Pauh. Okay, di bawah seliaan infrastruktur kita ada 18 unit makmal komputer. Okay, iaitu di Kompleks Perdana terdapat 7 makmal komputer. Di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal ada 4 unit makmal komputer. Di bangunan hotel ada 3 unit makmal komputer. Di college ada 2 makmal komputer iaitu di College Crystal dan juga di College Delima. Dan di PITA kita ada 1 sudut IT di Aras 1. Berikut pula adalah senarai makmal komputer yang terdapat di kampus Betam, iaitu terdapat 5 unit makmal komputer. Okay, di blok makmal terdapat 4 unit makmal komputer iaitu makmal komputer 1 hingga makmal komputer 4. Di blok kimia terdapat 1 makmal komputer. Setiap pelajar perlu patuh dengan peraturan makmal komputer yang telah ditetapkan untuk kemudahan semua pelajar, iaitu 1. Pelajar tidak dibenarkan makan dan minum di dalam makmal. Pelajar tidak dibenarkan bermain games. Pelajar tidak dibenarkan mengubah setting yang telah ditetapkan. Pelajar perlu sentiasa safe lah kerja-kerja yang anda buat di storan sendiri dan bukannya di storan PC di makmal lah. Okay. Hanya melayari internet dengan tata cara yang sepatutnya, mematuhi tata cara log off komputer yang telah digunakan dan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Dan pelajar dilarang sama sekali untuk melayari website yang tidak sepatutnya, sama ada website porno dan sebagainya lah. Kita sentiasa pantau apa yang anda buat di makmal dan pastikan keberadaan anda di makmal mengikut peraturan makmal lah yang telah kita tetapkan. So pelajar boleh dikenakan tindakan tertib jika melanggar peraturan yang kita telah tetapkan lah. Okay. Pelajar dinasihatkan jangan melakukan vandalism di makmal komputer. Sekiranya didapati berlaku vandalism ataupun berlaku musnah di dalam makmal komputer, pelajar yang berkaitan akan dikenakan tindakan tata tertib. Okay, ni gambar-gambar makmal-makmal komputer yang ada di kampus lah. Okay, ini dalam gambar ni kita nampak kita dah buat penjarakan sosial bagi mematuhi standard operasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu perlu dijarakkan. So bila pelajar berada di dalam makmal, dan pastikan anda mengikut SOP, okay, untuk mengekang wabak COVID. Okay, ini pula adalah Smart Classroom atau kita panggil SCR lah. Okay, Smart Classroom ni boleh digunakan untuk mesyuarat, perbincangan, kelas tutorial, buat video conference. Okay. Ia telah dilengkapkan dengan capaian wireless UiTM Net dan port rangkaian pada setiap meja.
So fasiliti yang tersedia di dalam bilik SCR ni adalah Cisco Webex CV, sistem audio dan Miracast. Miracast ni adalah satu persiapan untuk bentangan di mana kita boleh share skrin bentangan pada semua audiens lah. Untuk guna bilik ini, pelajar boleh buat tempahan melalui sistem tempahan, dan owner bilik kuliah ni adalah Hard Ehwal Akademik lah. Okay, berikut merupakan SOP operasi standard yang digunakan dan wajib dipatuhi oleh semua pelajar lah. So, dua-dua QR code ni telah ditampar di semua makmal. So, pastikan sebelum masuk ke makmal, pelajar scan dulu ya. Pengesanan suhu badan boleh dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak HCA, iaitu di bilik kuliah blok akademik BKBA aras bawah, bilik kuliah annex BKBA aras bawah, bilik kuliah mekanikal BKM aras bawah, dan bilik kuliah dan Dewan Seminar Perdana aras 3 di Kompleks Perdana. Okay, di kawasan ini yang diletakkan alat untuk mengesan suhu badan. Okay. Untuk seterusnya, pelajar perlu sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa mengamalkan penjarakan sosial 1 meter dan kerap basuh tangan, dan memastikan menghadkan pergerakan ke tempat lain di dalam makmal. Okay. Bagi proses cetakan kad pelajar baru, seperti semua pelajar yang telah sedia maklum, tarikh akhir bagi proses save upload gambar pelajar adalah pada 30/9/2020. So seterusnya, pihak kami akan membuat cetakan kad bermula 1/10/2010 sehingga 11/10/2020 di bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Pulau Pinang. Okay. Serahan kad pelajar akan bermula pada 14/10. Pihak kami akan bagi maklumat berkaitan serahan kad pelajar ni di laman web ataupun di FB page infrastruktur lah. So pastikan pelajar melihat makluman terkini ya. Ini adalah contoh kad pelajar UiTM. Di bahagian hadapan kad ada gambar yang dimuat naik di student portal sebelum ni dan nama. Manakala di bahagian belakang kad terdapat maklumat nama, nombor pelajar, program dan kampus. Okay, pelajar perlu memastikan kad ini perlu dijaga dengan baik sepanjang pengajian anda. Sekiranya rosak atau hilang, gantian kad akan dikenakan secat sebanyak RM50. Okay, bayaran boleh dibuat di kaunter bayaran Pejabat Bendahari UiTM Kampus Permatan Pauh ataupun di kampus Bertam. Okay, resit pembayaran perlu disertakan sebagai bukti pembayaran dan perlu ditunjukkan dan diserahkan satu salinan kepada bahagian infrastruktur sebelum kad gantian boleh dibuatlah. Unit infrastruktur ICT. Fungsi utama unit infrastruktur ICT melibatkan keseluruhan operasi rangkaian di UiTM Pulau Pinang sama ada berwayar ataupun tanpa wayar, serta penyelenggaraan pusat data kampus dan keselamatan rangkaian. Untuk makluman pelajar, proses naik taraf dan pelulusan skop rangkaian wayar ataupun tanpa wayar di kampus Permatan Pauh ini masih dalam proses dan akan siap sepenuhnya pada November ini. Oleh itu, capaian wireless UiTM Wi-Fi student di seluruh kampus masih belum luas dan terdapat beberapa masalah teknikal untuk mengaksesnya. Namun begitu, terdapat juga di beberapa lokasi yang mempunyai capaian Unify Net yang menggunakan rangkaian Unify. Ianya merupakan inisiatif dari bahagian infrastruktur sendiri dalam menyediakan alternatif kepada para pelajar memberikan perkhidmatan terbaik untuk mengakses internet di kampus. Berikut merupakan pecahan kelajuan bandwidth yang disediakan, iaitu UiTM Net 2 GB menggunakan sebanyak 586 unit access point, manakala untuk Unify Net dengan kelajuan 100 MB
dengan menggunakan sebanyak 17 unit access point. Berikut pula adalah gambar rajah di mana kita telah meletakkan access point yang telah dipasang di kolej-kolej kediaman. Untuk makluman pelajar, di kolej Zamrud dan Baiduri sebelum ni peralatan access point dah lama lah. So kita baru je menggantikan peralatan baru. Jadi diharap dengan kemudahan yang disediakan dapat memberi kesedaran kepada pelajar. Untuk makluman pelajar pula, untuk di Kolej Nilam dan Intan, sebelum ni tiada langsung perkhidmatan internet yang disediakan di bangunan tersebut. Dan Alhamdulillah, dalam projek naik taraf rangkaian, kita telah melengkapkan setiap aras access point. Jadi, siapa yang tinggal di Kolej Nilam dan Intan ni amat bertuah lah, sebab untuk semester ni telah diberikan perkhidmatan internet. Jika SSID, UiTM Wi-Fi student terpapar di telefon bimbit anda dan anda telah mempunyai akaun iStudent, maka anda bolehlah connect dan login sekaligus menikmati capaian internet dan intranet. So nanti boleh cek di handphone masing-masing ada tak SSID UiTM Wi-Fi student ni. Bagi yang pertama kali connect ke SSID UiTM Wi-Fi student, anda bolehlah ke wifi.uitm.edu.my seperti yang tertera di skrin dan klik pada how to connect untuk mendapatkan tata cara bagaimana setting dan login ke SSID ini. Okey, pelajar, kalau nak tahu di mana ada zon Wi-Fi di kampus, boleh semak di laman web UiTM lah, dan kat situ kita ada letak infografik di mana lokasi yang ada Wi-Fi area. Tapi boleh dikatakan hampir 80% daripada kawasan kampus kita ini telah dilengkapkan dengan kemudahan Wi-Fi. So untuk mendapatkan maklum balas daripada pelajar semua, kita mohon kerjasama dan bantuan untuk mengisi survey ataupun soal sidik bagi capaian sistem rangkaian tersedia untuk rujukan dan paduan pada kami dalam untuk penambahbaikan kualiti dan servis sistem rangkaian kampus. URL untuk survey ini adalah seperti di skrin ataupun slide, bolehlah ke laman web tersebut. Okey, so pastikan pelajar isilah. Saya juga ingin mengingatkan kepada semua pelajar sekalian agar sama-sama menjaga kemudahan yang kita sediakan. Okey, projek naik taraf ni telah mengguna bajet sebanyak 2.75 juta. Ya, kerajaan dah bagi, UiTM dah bagi bajet yang amat tinggi untuk memberi kemudahan ini. So harap pelajar menghargai usaha dan kemudahan yang diberikan, dan tolong jaga semua peralatan dan jangan lakukan vandalism. So kalau tertera di skrin ni, anda boleh nampak gejala vandalism di kolej lah. Okay. Akhir sekali, jika pelajar menghadapi sebarang masalah berkaitan ICT, sila log aduan anda di sistem aduan ICT seperti di link berikut. Okay, di https://unix.uitm.edu.my. Sistem aduan ICT ni boleh dicapai melalui handphone ataupun di laptop masing-masing dengan menggunakan browser Chrome. Okay, boleh klik pada aduan ICT lah. So pastikan jika ada sebarang masalah, silalah buat aduan di sistem tersebut. Atau pelajar boleh datang terus ke pejabat infrastruktur di kompleks perdana. Okay. FB page dan web page. Okay, bagi info juga ada FB page. So silalah beramai-ramai like page kami untuk mendapat sebarang informasi dan makluman berkaitan ICT sama ada di kampus Pematang Pauh, Betam ataupun seluruh sistem UiTM.
Untuk web page UiTM pula boleh dilayari di penang.uitm.edu.my. So sebarang maklumat terkini boleh didapati di kedua-dua page tersebutlah. Itu saja sedikit maklumat berkaitan dengan bahagian infrastruktur. Pelajar boleh bertanya sebarang soalan di live FB, dan terima kasih kepada semua pelajar yang telah memberi tumpuan kepada slot petang ini, dan saya minta maaf jika ada sebarang salah dan silap. Terima kasih. Assalamualaikum.